Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan sebuah program baru di Didik TV KPM iaitu Pentafsiran Sumatif bersama dengan saya Syamira Nazir. Di mana di dalam episod hari ini kita akan bincangkan sebuah tajuk iaitu Dasar dan Konsep PASM. Mungkin ada yang tidak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan PASM. PASM merupakan singkatan kepada Pentafsiran Alternatif Sekolah Menengah bagi murid berkeperluan pendidikan khas MBPK yang telah mula dilaksanakan sejak tahun 2021. Dan kita bersama dengan seorang tetamu di studio yang cukup luas pengalamannya tentang tajuk yang akan kita bincangkan dalam hari ini. Pada hari ini, tapi sebelum itu, ayuh kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Kita bersama dengan seorang tetamu yang cukup hebat. Beliau merupakan penolong pengarah Sektor Pembinaan Instrumen Alternatif Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu Encik Amzah Ishak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Encik Amzah? Sihat ya? Sihat. Selamat datang ke Pentafsiran Sumatif. Terima kasih. Baiklah. Baik Encik Amzah, sebelum kita teruskan perbincangan kita pada hari ini, tak lupa juga turut serta bersama dengan kami di studio seorang cikgu juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Suhaili? Baik, terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Baiklah Encik Hamzah, hari ini kita bincangkan tentang dasar dan konsep PASM. Mungkin ada yang tidak mengetahui apa itu sebenarnya PASM. Jadi kalau Encik Hamzah boleh terangkan tentang pengenalan bagi tajuk kita hari ini. Mira pun tadi dah sebut PASM itu bermaksud Pentafsiran Alternatif Sekolah Menengah. Jadi kita mula perkenalkan PASM ni sejak tahun 2021 bagi kohort yang pertama. Dan 2022 adalah kohort yang kedua. Jadi kalau kita lihat kenapa kita memperkenalkan PASM ni, kita akan hurai lebih lanjut dalam 4 perkara. Jadi yang pertamanya, kalau kita lihat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, disebut tentang menyediakan kesamarataan akses pendidikan berkualiti. Jadi kalau murid perdana, murid normal dapat pendidikan yang berkualiti, sudah pasti murid berkeperluan pendidikan khas juga perlu dapat akses pendidikan yang berkualiti jugalah. Dan kalau murid perdana atau murid normal dapat pentadsiran, persijilan yang berkualiti, sudah pasti MBPK juga perlu mendapat satu bentuk persijilan yang berkualiti. Itu yang pertamanya lah. Yang keduanya, kita sebut kita menyediakan PASM ni akan memberi manfaat kepada lebih 30,000 MBPK di lebih 1,000 buah sekolah menengah. Jadi kalau untuk pengetahuan Mira, sebelum tahun 2021, MBPK kita ni tak dapat apa-apa sijil kecuali sijil berhenti sekolah. Jadi dengan memperkenalkan PASM ni, ada satu manfaatlah kepada mereka setelah mereka menamatkan persekolahan di peringkat sekolah menengah. Baik. Seterusnya, kita juga memperkenalkan PASM ni bagi tujuan pensijilan dan pengiktirafan.
bagi peluang mereka ni selepas tamat sekolah boleh sambung belajar, boleh berkejaya dan sebagainya yang sesuai lah dengan MBPK. Jadi selama ni mereka kalau nak cari kerja, dimaklumkan biasa guru-guru akan buat surat perakuan ataupun surat sokongan supaya murid kita ni bawa kepada majikan, tunjuk mereka boleh buat apa sebagainya. Tapi bila kita di peringkat kebangsaan ini memberikan mereka satu bentuk pengiktirafan, persijilan, sudah pasti mereka dapat gunakan sijil tersebut untuk mereka meneruskan pengajian ataupun bekerja. Baiklah. Dan yang keempat, ini satu perkara yang penting bagi KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, sebagai satu accountability kepada kita untuk menyediakan data dan indikator. Sebelum ni kalau kita tak ada pentaksiran, kita tak ada data kebolehan murid. Kan? Bila kita buat pentaksiran, kita ada data, indikator dan kita boleh tambah baiklah jika ada kekurangan di mana-mana, kita boleh tambah baik sistem pendidikan, khususnya pendidikan khas. Jadi seterusnya kalau kita lihat dasar PSM, bagaimana punca kuasa kita melaksanakan PSM ni. Kalau kita lihat, kita telah mengeluarkan surat perkeliling ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 10 tahun 2021, iaitu pelaksanaan pentaksiran alternatif sekolah menengah bagi murid berkeluaran khas mulai tahun 2001 bertarikh 23 Disember 2001. Jadi setiap sekolah saya pasti sudah dapat surat perkeliling ini dan mereka boleh melaksanakan PSM ni jika ada calon-calon yang sesuai ataupun yang memenuhi syarat yang kita tetapkan. Dan kalau kita lihat, mungkin ramai yang bertanyalah apa syarat-syarat pendaftaran untuk PSM ni. Jadi kita kata PSM ni satu perkara atau pentaksiran yang berbeza daripada peperiksaan biasa. Kan dari segi pentaksiran konvensional yang biasa sebab dia alternatif. Jadi kita kata pendaftaran untuk calon-calon PSM ini perlu dilakukan mulai tahun pertama persekolahan, sekolah menengah. Jadi dia akan daftar, contoh murid kita ni masuk tingkatan 1, di tingkatan 1 lah dia didaftarkan sebagai calon PSM. Sehinggalah dia menamatkan persekolahan. Untuk makluman Mira juga, untuk murid-murid pendidikan khas ni, murid-murid berkeluaran pendidikan khas ni, mereka ada boleh tambah setahun atau 2 tahun dalam sistem pendidikan. Jadi mereka tak semestinya tamat umur 17, mungkin boleh tamat umur 18, umur 19. Jadi masa kita tidak kiralah bila masa mereka tamat sekolah, bila tamat saja persekolahan, kita akan berikan sijil setelah dia menamatkan persekolahan. Jadi tempoh pendaftaran ataupun tempoh mereka menduduki mengikuti PSM ni kemungkinan 3, 4, 5 ataupun 6 tahun. Okey. Dan kita juga menetapkan bahawa calon ataupun murid MBPK ni tidak boleh mendaftar peperiksaan atau pentaksiran lain pada tahun yang sama. Sebagai contoh, mereka di tingkatan 5, kan? Mereka nak daftar sebagai calon SPM. Jadi mereka tak bolehlah mendaftar sebagai calon PSM. Jadi kita hentikan ataupun kita tamatkan pentaksiran mereka di tingkatan 4 mungkin. Jadi tak boleh daftar 2 peperiksaan lah dalam tempoh waktu yang sama. Baik. Dan kita ada syarat-syarat tambahan. Yang pertamanya, sudah pasti PSM ni untuk murid berkumpulan pendidikan khas yang berada di sekolah KPM atau sekolah bantuan kerajaan atau sekolah di bawah agensi kerajaan atau sekolah swasta yang berdaftar dengan KPM. Jadi sekolah swasta pun kalau dia berdaftar dengan KPM, jadi murid-murid MBPK di situ boleh daftar sebagai calon PSM. Seterusnya, kita kata murid-murid MBPK ni perlu mengikuti kurikulum pendidikan khas. Kalau kita lihat dalam akta, kurikulum pendidikan khas itu merangkumi kurikulum kebangsaan yang diubahsuai oleh ketua pendaftar, kurikulum yang dibina khusus oleh ketua pendaftar atau apa-apa kurikulum latihan kemahiran yang pada pendapat ketua pendaftar sesuai dan bermanfaat bagi MBPK. Jadi kalau kita kata murid kita ni duduk kurikulum pendidikan khas, selagi itulah mereka boleh mendaftar sebagai calon PSM. Dan syarat yang terakhir, Mira, yang penting sekali, kita kata dia perlu mendapat kebenaran ibu bapa lah atau penjaga secara bertulis untuk mendaftar PSM. Jadi mereka ni perlu dapat kebenaran dululah. Ibu bapa, maknanya ibu bapa dah faham apa itu PSM, kenapa mereka perlu didaftar melalui PSM. Jadi dah beri kebenaran, barulah kita daftarkan calon tersebut
sebagai calon PSM. Baiklah. Dan Encik Hamzah, kalau saya boleh bertanya, tadi Encik Hamzah dia mengatakan jikalau murid itu ingin menduduki SPM, maka PSM itu akan berakhir di tingkatan 4. Tapi apabila selesai tamat persekolahan, adakah sijil PSM itu akan tetap diberikan? Ya, betul Mira. Walaupun mereka mengikuti tamat di tingkatan 4, sudah pasti mereka dah mengikuti PSM tu daripada tingkatan 1 lagi. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Jadi dah ada data dan rekod pentaksiran yang telah dilaksanakan. Jadi di situlah kita boleh menyediakan sijil untuk mereka itulah. Baik, okey, itu dia sedikit sebanyak pengenalan tentang PASM. Kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini bersama dengan Encik Hamzah. Jadi teruskan menonton pentaksiran sumatif hanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam pentaksiran sumatif bersama dengan saya, Shmira Nazir dan juga Encik Hamzah yang merupakan penolong pengarah dalam sektor pembinaan instrumen alternatif Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Di mana hari ini kita membincangkan tentang dasar dan konsep PASM. Kalau Encik Hamzah boleh terangkan, adakah PASM ini konsepnya serupa dengan pentaksiran yang lain ataupun sedikit berbeza? Okay, terima kasih Mira. Jadi kita kata PSM ni satu perkara pentaksiran baharu kan, dan berbeza daripada peperiksaan, pentaksiran yang biasa. Jadi sebab itu kita memperkenalkan konsep baru, dan kalau kita lihat tiga perkara utama ni dah membezakan pentaksiran ini dengan pentaksiran yang lainlah. Yang pertamanya, pentaksiran autentik dan bersepadu dan ianya merentas kurikulum. Okay, dan kalau kita lihat PSM ni kita tak lapor berdasarkan mata pelajaran. Kita tak laporkan berdasarkan subjek kan. Jadi kita tak lapor bahasa Melayu dia macam mana, matematik dia macam mana. Kita laporkan berdasarkan konstruk. Okey. Jadi itu satu perkara yang berbezalah. Kemudian kita kata ianya ada satu bentuk perekodan berterusan dan sistematik. Kan kita kata dia berterusan tu daripada dia masuk sekolah tingkatan 1 sampai tingkatan 5 pun kita akan rekod secara berterusan dan sistematik. Dan yang terakhir, kalau kita kata rekod ni lama ni 5 tahun 6 tahun kita rekod kan, jadi kita perlu gunakan teknologi pintar lah sebagai satu medium pentaksiran. Jadi saya kira kalau tiga perkara ini pun dah membezakan pentaksiran ini dengan pentaksiran yang sedia adalah. Dan kalau kita lihat ada 10 ciri-ciri PSM ni yang kalau kita fahami satu persatu kita dapat lihat sudah pasti PSM ni memang berbeza dengan pentaksiran yang biasalah. Dan kalau kita lihat ciri yang pertama, kita kata dia mengesan kebolehan. Mengesan kebolehan ataupun tapping into ability ni, dan kita nak melihat kebolehan dalam ketidakbolehan. Kita dah tahu dah murid kita ni ada banyak yang dia tak boleh. Tapi kita lihat apa yang dia boleh. Apa yang dia boleh. Dan kalau kita kata kalau murid-murid begini, kalau kita selalu test kan, test uji dia akan jadi stres. Sebab tu kita katakan kita tap. Tap ni kita meneroka, mengesan keupayaan dan kebolehan dia. Jadi kita akan lihatlah apa yang dia boleh, kita rekod dan kita laporkan. Itu yang pertama, yang penting sekali. Yang kedua, kita kata kita berbeza daripada pentaksiran yang biasa. Jadi kita perkenalkan model baru, model ERRA. Kalau kita model di sebelah dia tu adalah model QRSG, tu model lamalah. Kita kata kalau dalam peperiksaan kita ada kertas soalan, murid memberikan jawapan, kemudian guru memberikan skor, dan last sekali mereka akan dapat, akhir sekali mereka akan dapat grade. Okay, itu kaedah lama lah, maknanya habis saja peperiksaan tu dapat grade habis. Tapi dalam pentaksiran PSM ini kita mengenalkan satu model baru ERRA ini berdasarkan persekitaran. E yang pertama tu environment dan persekitaran, kemudian R-nya adalah reaksi, kemudian yang ketiga tu recognition, pengenalpastian, dan yang terakhir adalah acknowledgement, pengiktirafan. Jadi kalau kita lihat murid-murid MBPK ni kekuatannya adalah bila berada dalam persekitaran. Sebab tu kalau kita lihat guru-guru pendidikan khas ni selalu dia tak boleh mengajar saja dalam kelas. Murid kita ni tak boleh duduk dalam kelas saja sepanjang waktu. Kena bawa keluar. Bawa keluar kan, bawa ke kantin, bawa ke padang. Kadang-kadang murid-murid ni dibawa main bowling lah sebagainya. Jadi dalam persekitaran itulah mereka dapat tunjukkan reaksi kan, dapat tunjukkan potensi, dan bila kita boleh kenal pasti dan kita boleh lapor dan boleh beri iktirafan. Sebab tu kita gunakan model yang berbeza lah, model ERRA. Ini model kita ni, model Malaysia. Okay? Wow. Okay. Seterusnya kita kata jendela pentaksiran, assessment window.
kita kata apa juga yang berlaku dalam persekolahan. Kalau kita lihat dalam sistem pendidikan khas, sistem pendidikan khas ni ada banyak perkara, ada kurikulumnya, ada kemahirannya, ada kurikulumnya, sukan dan sebagainya. Jadi apa yang telah berlaku dalam persekolahan tu kita teruskan. Sebab tu kita kata guna jendela pentaksiran. Jendela ni biasa kita apa? Kita tinjau, kita jenguk, kita intai kan. Jadi apa juga yang berlaku tu kita jenguk, kita lihat dan kita rekod dan kita jadikan dia satu bentuk pensijilan. Kita tak ganggu apa yang telah berlaku dalam sistem persekolahan. Berbanding dengan peperiksaan kan. Kalau peperiksaan dulu mungkin Mira dulu belajar 5 tahun, berhenti belajar tingkatan 5, ambil SPM, kemudian habis belajar kan. Lepas tu belajarlah, tempat sambung belajar lagi. Tapi di dalam sekolah, habis belajar, exam, kemudian tamat. Tapi berbanding dengan PSM ni, dia sentiasa boleh berterusan pentaksirannya. Baik. Dan yang keempat, kalau kita lihat pentaksiran biasa, hanya guru saja sebagai pentaksir. Jadi beban 100% kepada guru untuk mentaksir. Tapi untuk PSM ni uniknya kita memperkenalkan 5 orang pentaksir. Jadi ibu bapa pun boleh jadi pentaksir, guru boleh jadi pentaksir, komuniti dia pun boleh jadi pentaksir, rakan-rakan boleh jadi pentaksir dan calon itu sendiri sebenarnya boleh menjadi pentaksir. Okey. Jadi beban untuk mentaksir itu bukan hanya kepada guru sahajalah. Okey, yang kelima kita kata PSM ni kita taksir secara berterusan, fleksibel dan individu. Okey, seperti yang kita dah sebut tadi, dia akan berterusanlah daripada mula dia bersekolah sampailah dia menamatkan persekolahan. Kemudian kita kata dia fleksibel. Fleksibel ni dia tidak terhad kepada masa, tempoh dan tempat. Dia tak ada lagi kertas peperiksaan, tak ada pengawas peperiksaan, tak ada dewan peperiksaan, tak ada pemeriksa sebagainya. Jadi hanya menggunakan environment sahaja untuk menentukan pentaksiran yang dilakukan. Jadi dia fleksibel lah di situ kan. Dia bergantung kepada sekolah bagaimana dia nak melaksanakan pentaksiran di sekolah masing-masing. Dan walaupun pentaksiran tu dilaksanakan secara contoh beramai-ramai kan dalam satu kelas sebagainya, tapi pelaporannya masih lagi secara individu. Jadi setiap murid tu mempunyai ruang dan peluang untuk ditaksir sebagai secara individu lah. Okey. Okey, itu dia sedikit tentang konsep PSM. Di mana kalau saya lihat dia merangkumi kesemuanya kan, ya, kerana pentaksirnya bukan sahaja pendidik tetapi macam Encik Hamzah terangkan tadi, ibu bapa dan murid itu sendiri boleh menjadi pentaksir kepada dirinya. Betul. Okey, sesuatu yang cukup unik yang baru saya ketahui hari ini dan mungkin berkuasa ini juga memberikan pencerahan kepada ibu bapa yang sedang menonton di rumah sekarang. Tapi kita akan berhenti berehat seketika, kita akan sambung lagi perbincangan kita dengan Encik Hamzah hanya di pentaksiran sumatif. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam pentaksiran sumatif bersama dengan Amira, Encik Hamzah, di mana kita membincangkan tentang PSM yang merupakan pentaksiran alternatif sekolah menengah untuk murid-murid MBPK ataupun murid berkeperluan pendidikan khas. Kalau murid-murid ini tidak diuji di dalam mata pelajaran Encik Hamzah, bagaimanakah mereka diuji di dalam pentaksiran ini? Okay, terima kasih Mira. Jadi kalau kita lihat, saya sebut tadi, kita tak mentaksir ataupun melaporkan berdasarkan mata pelajaran. Kita tak melaporkan berdasarkan subjek sebagainya, tapi kita melaporkan murid-murid kita ini dalam konstruk. Dia berasaskan konstruk. Sambungan kepada 10 ciri tadi, ini ciri yang ke-6, ia adalah berasaskan konstruk. Kita ada 5 domain, ada 19 elemen dan kita ada 53 outcome ataupun konstruk lah. Jadi kalau kita lihat di situ ada domain kerohanian dan nilai murni, ada akademik fungsi, pembangunan personel, hidup berdikari dan perkembangan kerjaya. Jadi kalau kita lihat di situ ada 53 dan kita boleh lihat kita akan uji dan taksir mereka berdasarkan konstruk makan dan minum ada di situ, berpakaian ni macam mana, penggunaan tandas, sehinggalah kepada pembinaan organisasi. Dan kalau kita lihat pembinaan organisasi ni bukanlah dia kena urus satu syarikat yang besar kan, tapi kalau sekadar dia menguruskan kios burger ke, kios air ke sebagainya, itu pun kita kira sebagai satu bentuk pembinaan organisasi. Okey, jadi seterusnya
bagi setiap outcome ataupun konstruk itu, kita ada standard kebolehan. Kita kata tadi kita mengesan kebolehan dalam ketidakbolehan kan. Jadi kita ada standard kebolehan yang mengandungi 27 skala. Jadi dia skala daripada 1 sampai 27 tu merangkumi tahap ilmu amal adab, kemudian peringkat diri, keluarga, masyarakat dan kualiti ada, cukup dan lebih. Jadi setiap 53 tu ada standard kebolehannya yang setiap pentaksir boleh taksir dan boleh rujuklah kepada standard kebolehan yang kita sediakan. Baik, Encik Hamzah, sebelum itu, tentang berasaskan konstruk ini ada 53, adakah murid-murid ini semua perlu menguasai ke semua 53 konstruk ini? Okey, terima kasih Mira. Jadi kita kata kita sediakan 53 konstruk untuk ditaksir. Jadi tidak semestinya mereka perlu menguasai 53 baru mereka diberikan sijil. Okey, tak semestinya. Jadi walaupun mereka dapat satu saja konstruk, kita boleh bagi dia sijil. Contoh dia hari-hari pakai baju kat sekolah kemas, bersih sebagainya. Dia dah ada konstruk berpakaian di situ dan kita boleh berikan sijil walaupun hanya dengan satu konstruk sahaja. Baiklah. Okey. Seterusnya selepas kita dah ada standard kebolehan, kita terus kepada dia berpusatkan murid. Sebab ini kita mentaksir murid-murid istimewa. Murid-murid istimewa ni kita melihat kepada potensi ataupun kebolehan murid. Kita taksir bila murid bersedia. Okay, mungkin guru dah mengajar sebulan, 2 bulan, jadi setelah 2 bulan pembelajaran itu dia dah bersedia untuk ditaksir. Kemudian guru boleh mentaksir. Seterusnya, guru akan rekod sejujurnya lah, rekod berdasarkan kebolehan sebenar murid. Jadi guru akan rekod setiap apa yang murid itu tunjukkan kebolehan mereka dan lapor bila murid gembira kan. Jadi murid ni seperti kita sebut tadi, dia ada tempoh ekstra atau tambahan 2 tahun dalam sistem pendidikan ni. Jadi kalau contoh dia tak nak sambung kan 2 tahun tu, dia kata saya punya pelaporan ni dah lengkap cikgu, saya dah rasa dengan saya punya sijil ni saya dah boleh cari pekerjaan, boleh sambung pelajar. Jadi dia boleh tamatkan bila dia rasa dia dah gembira dengan pelaporan yang dia dapat itulah. Dan kita kata kita juga tak ada kertas peperiksaan. Macam mana nak taksir kalau tak ada kertas peperiksaan, tak ada instrumen dan sebagainya. Jadi kita gunakan instrumen kita dinamakan Environment Based Assessment Instrument, EB. Jadi instrumen berdasarkan persekitaran. Okay, jadi kita sediakan instrumen ni ataupun EB kita ni berdasarkan apa yang sedia berlaku di sekolah. Contoh kalau Mira tengok dekat board tu ada daripada 1 sehingga 40 tu adalah yang kita sediakanlah. Perkhemahan tu memang setiap sekolah saya rasa buat perkhemahan. Betul. Kan jamuan, jamuan memang selalu sekolah buat jamuan. Kemudian ada berkuda, ada golf. Jadi tak semestinya 40 ni perlu dilaksanakan di sekolah kan. Kalau sekolah tu tak ada kuda, macam mana kami tak ada kuda ni? Macam mana nak laksana instrumen ni? Tadi tak perlulah buat. Jadi kita kata instrumen ni bergantung kepada kesesuaian dan kemudahan yang ada di sekolah. Jadi sekolah ada pilihan, kita kata fleksibel tadi kan. Sekolah ada pilihan sama ada dia nak melaksanakan instrumen yang sesuai saja dengan apa yang ada di sekolah mereka lah. Dan akhirnya selepas kita mentaksir murid ni, kita nak beri mereka sijil digital. Kenapa sijil digital? Kenapa tak sijil biasa saja? Kan macam kita punya SPM, kita ada sehelai sekeping kertas sijil SPM yang bercetak tu. Tapi kalau kita kata untuk sehelai itu tidak boleh menggambarkan murid itu kan, dengan sehelai kertas kita banyak maklumat nak beri pada masyarakat ni tentang apa yang murid kita ni boleh, tak cukup dengan sehelai kertas. Jadi kita kena gunakan medium digital. Kita kata kita ada dalam bentuk ni pola bar chart lah kan. Kita setiap pola bar tu mewakili satu outcome ataupun satu konstruk. Jadi kalau dia dapat 53 outcome tu, dia akan penuh lah dia punya carta dia ni. Okay? Dia merangkumi diri, keluarga, masyarakat. Jadi kalau kita lihat dia punya carta tu dah sampai hujung tu, maknanya murid kita ni dah berkebolehan sampai peringkat masyarakat. Okay? Dan kita boleh lihat satu persatu lah dia punya kebolehan dia dalam melalui telefon bimbit sahaja. Okay? Baik. Dan ini adalah sijil ataupun pelaporan yang akan diperolehi oleh murid kita. Ada kalau murid biasa dapat 1, tapi untuk murid istimewa ni kita beri dia 3. Okey, 3. Yang pertamanya mereka akan dapat transkrip. Macam kalau siapa yang dekat universiti dulu ada transkrip kan, menunjukkan kita punya mata pelajaran, detail sebagainya. Tapi untuk MBPK ni kita akan berikan transkrip yang menunjukkan
setiap pentaksiran yang telah dilaksanakan di sekolah. Kita boleh lihat bila ditaksir, siapa mentaksir, apa kebolehannya, apa evidennya. Eviden tu kalau kita lihat di situ boleh dalam bentuk gambar ataupun video. Boleh lihat waktu murid itu buat, bila dibuatnya. Kemudian selain daripada transkrip, kita juga menyediakan juga sijil fizikal. Sijil fizikal ni akan diberikan bila mereka menamatkan persekolahan. Dan uniknya sijil fizikal kita ni, kita ada sediakan QR code lah. Jadi bila diimbas QR code tu akan keluar sijil digital. Okey, jadi dalam sijil digital tu akan dipaparkanlah lebih lengkap maklumat-maklumat yang boleh kita beritahu pada halayak umum apa kebolehan sebenar murid kita ini. Jadi saya kira kalau ada 3 bentuk pelaporan ni sangat lengkap untuk menggambarkan potensi sebenar MBPK kita. Dan akhir sekali kita telah menganugerahkan sijil alternatif sekolah menengah SASM ini kepada kepada 2,777 orang calon yang bagi tahun 2021. Okey, kita telah buat satu majlis yang disampaikan oleh KPPM ketika itulah, dan kita jemput ibu bapa calon untuk naik ke atas pentas untuk terima sijil. Jadi satu perkara yang sebelum ni mereka tak dapat, mereka tak dapat. Jadi kali ini mereka dapat sesuatu yang sangat mengujakan dan sangat bermaknalah kepada mereka setelah mereka belajar hampir 11-12 tahun dalam sistem pendidikan kita. Baiklah, itu penjelasan yang cukup jelas daripada Encik Hamzah tentang PSM ini. Memandangkan kita sudah sampai ke penghujungnya kan. Sebelum kita akhiri, soalan saya tentang PASM ini, adakah pentaksiran ini diiktiraf oleh pihak luar, Encik Hamzah? Okey, terima kasih Mira. Jadi isu pengiktirafan ini sebenarnya kita di peringkat lembaga biasaan memang ada keupayaanlah untuk mengeluarkan sijil dan sudah pasti ianya diiktiraf oleh KPM. Cumanya dari segi penerimaan pihak luar tu kita sedang berusaha dari semasa ke semasa lah. Kita sedang berjumpa dengan pihak JPA, pihak kementerian-kementerian lain yang pihak-pihak berkepentingan, majikan dan sebagainya. Kita akan cuba memperkenalkan, mempromosikan sijil kita ni dan calon kita ni supaya mereka boleh terima murid-murid kita ni sama ada untuk menyambung pengajian ataupun bekerja. Baik. Okey, Encik Hamzah, short and sweet, sedikit kesimpulan ataupun kata-kata akhir kepada penonton di rumah. Jadi saya kira dengan pelaksanaan PSM ni akan memberi satu makna yang besarlah kepada MBPK. Jadi saya mengharapkan sokongan daripada ibu bapa, sokongan daripada masyarakat kepada calon-calon kita yang menamatkan persekolahan dengan sijil alternatif sekolah menengah ini. Baik, terima kasih banyak Encik Hamzah atas perkongsian ilmu pada hari ini. Yang saya kira pentafsiran alternatif sekolah menengah ini merupakan satu instrumen yang cukup bagus yang dibangunkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri untuk murid-murid MBPK ataupun murid berkeperluan pendidikan khas. Terima kasih banyak Encik Hamzah. Kita jumpa lagi kepada anda semua yang berada di rumah. Teruskan setia menonton pentafsiran sumatif untuk lebih banyak informasi yang menarik. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.